Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni malam yang ke-27 daripada bulan Jumadil Akhir 1442 Hijrah. Allah masih lagi menyangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang pertama sekali, macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya malam ni hanya menggantikan Fadil Ustaz Naim Hussein yang tak berkesempatan untuk hadir pada malam ini. Saya dimaklumkan beliau kurang sihat. Jadi malam ni saya diminta untuk menggantikan slot beliau pada malam ini. Jadi insya-Allah oleh kerana kita kuliah subuh tak ada, jadi kitab yang kita pelajari pada kuliah subuh kita bawa pada malam ni lah. Kita terus sambung mengaji lah, no, insya-Allah. Dan malam ni insya-Allah kita seperti biasa akan sambung balik pengajian kitab kita, kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, yang mana kitab ni disusun oleh Fadil Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari. Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari, seorang ulama daripada Banjarmasin, Indonesia. Umurnya sekarang 90 lebih dan masih lagi hidup dan masih lagi menabur bukti mendidik umat di Banjarmasin, Indonesia. Dan kitab ni asalnya dalam bahasa Arab, tapi diterjemah ke bahasa Melayu oleh murid beliau yang juga guru kita juga, iaitu Al-Fadil Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, saya dapat maklumat sekarang ada di Derang. Sekarang ni beliau daripada itu Indonesia, sekarang ada di Malaysia. Nah, di Derang. Jadi anak murid beliau ni menterjemahkan kitab guru beliau, yang mana kitab ini membahaskan berkaitan dengan kelebihan ilmu, kedudukan ilmu dan juga ketinggian darjat para alim ulama yang wajib untuk kita reti, yang wajib untuk kita faham. Sebab banyak kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada ilmu dan banyak kedudukan yang agung Allah Ta'ala kurniakan kepada ahli ilmu, yang juga kita sebut sebagai orang alim. Jadi kita sebagai orang Islam perlu mengetahui kedudukan ilmu dan orang alim, dan perlu meletakkan mereka pada kedudukan yang sepatutnya. Dan malam ni insya-Allah kita sambung muka surat yang ada tanda. Ada tanda hadis berapa? Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 Kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab kita ini pada hadis yang ke-12 muka surat ke-24. Mungkin muka surat mungkin kurang, ada yang sama, ada yang berbeza sikit, tapi tajuk dia tajuk hadis yang ke-12. Yang mana tajuk kita pada malam ni, wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. Itu tajuk kita pada malam ni. Apa kelebihan orang yang menuntut ilmu Al-Quran? Apa kelebihan orang yang belajar mengaji Al-Quran? Apa kelebihan orang-orang yang ada kaitan dengan Al-Quran, termasuk juga mengajarkan Quran? Baik. Hadisnya berbunyi, an Aliyin karramallahu wajhah wa alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala akhrajahu al-Bukhari wa Tirmizi. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali ni boleh kita baca 3 gelaran tersebut pada beliau. Boleh baca karramallahu wajhah, Allah Ta'ala muliakan wajahnya. Boleh baca radhiyallahu ta'ala anhu sebab beliau seorang sahabat, dan juga boleh disebut alaihi salam. Alaihi salam bukan saya sebut nah. Alaihi salam ni Imam Bukhari sebut dalam kitab beliau. Disebut alaihi salam. Saya bukan Syiah, dia kata Syiah apa ustaz? Tak. Sayyidina Ali ni kalau kita pujilah dengan 1000 gelaran sekalipun, pujilah 10,000 gelaran sekalipun, beliau tetap nombor 4.
Beliau tetap tak boleh menandingi Sayyidina Abu Bakar, beliau tetap tak boleh mendahului Sayyidina Umar, dan beliau tetap di bawah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau tetap nombor 4. Sebab ulama sepakat sahabat, kedudukan sahabat yang paling tinggi sekali, ranking hak 4 khalifah tu. 4 khalifah tu. Yang tu paling tinggi sekali. Maknanya dari kalangan sahabat yang jumlah 100,000 lebih ni, yang paling tinggi sekali Sayyidina Abu Bakar. Tak ada siapa boleh ting dah. Sayyidina Ali pun tak boleh ting. Yang kedua Sayyidina Umar duduk nombor 2. Sayyidina Uthman duduk nombor 3. Yang keempat baru Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali tetap nombor 4 lah. Boleh kan? Saya kata ustaz puji lebih Syiah lah. Tak ada kaitan pun. Baik, sambung. Daripada Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu alaihi salam wa karramallahu wajhah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam At-Tirmidzi. Baik. Saya rasa hadis ni tak perlu bincang panjang pun. Hadis ni saya rasa semua sedia maklum. Baginda bersabda, khairukum, manusia paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Siapa yang ada kitab, buat catatan sikit di bawah perkataan mengajarkan orang lain tu, buat catatan di bawah tu, tulis itu termasuk yang mengajar hukum hakam Al-Quran. Buat catatan di bawah tu terus. Buat catatan di bawah tu terus. Manusia yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran, sama ada belajar bacaan Quran, belajar tajwidul Quran, belajar cara nak lagu Quran, belajar hukum hakam yang ada dalam Quran. Apa sahaja ilmu yang belajar ada kaitan dengan Quran, ni manusia paling bagus. Tak payah bincang banyak. Apa sahaja yang ada kaitan dengan Quran, dia belajar sesuatu yang ada kaitan dengan Quran, ini manusia paling baik. Mana-mana orang yang mengajak sesuatu yang diajak tu ada kaitan dengan Quran, ni manusia paling baik. Selesai. Boleh dapat segar tu? Selesai. Lepas tu ayah-ayah yang mengaji malam ni, bahasa mudah kita ambil lah. Siapa nak jadi orang baik, kaitkan diri kita dengan Quran, insya-Allah kita jadi baik. Siapa nak jadi baik, kaitkan diri kita dengan Quran. Sama ada belajar baca ke, belajar duduk dengan Quran ke, sentiasa telaah Quran ke, ngaji ilmu yang ada dalam Quran ke, belajar hukum hakam agama yang ada dalam Quran ke, apa saja kaitan hidup kita dengan Quran, kita akan jadi orang baik. Itu satu. Boleh faham no? Nak bagi mudah faham ya. Dan yang kedua, siapa nak cari orang baik? Itulah nak cari orang baik untuk kawan. Kan kita diminta bersahabat dengan orang baik-baik. Siapa nak cari orang baik-baik? Siapa nak cari menantu yang baik-baik? Siapa nak cari partnership yang baik-baik? Siapa nak menega, nak cari kawan yang baik-baik? Cari orang yang ada kaitan dengan Quran. Kalau hidup dia tu ada kaitan dengan Quran, insya-Allah dia orang baik. Tu ya. Faham tak bahasa? Nak bagi bahasa senang kan? Kami nak cari Ustaz menantu hak bagus-bagus. Tengok hidup dia ada tak kaitan dengan Quran. Tengok ada. Ustaz dia ni mengaji Quran, Ustaz belajar Quran untuk guru sekian-sekian dulu. Dia ni duk mengaji agama, Ustaz. Okey, ada kaitan dengan Quran. Insya-Allah dia jadi orang baik. Sikit-sikit rongak-rongak tu ada, biasalah. Tapi insya-Allah dia akan jadi orang baik. Pasal dia hidup dia ada kaitan dengan benda yang paling agung dalam alam ni, itu Quran. Tu ya. InsyaAllah mudah-mudahan. Kita baca terjemahan sikit. Baca huraian dia. Baik. Cuba tengok Syekh Fahmi kata apa. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sumber ilmu yang tidak ada keraguan lagi padanya. Satu-satunya kitab. Ayah belilah kitab apa-apa atas muka bumi ini, di awal kitab akan disebut kalau ada kekurangan, kalau ada kecacatan, kalau ada benda yang salah, mohon maaf daripada penulis, mohon maaf daripada pengarang, mohon maaf daripada penyusun. Tapi ada satu kitab ya. Awal-awal kitab lagi sebut dah, zalikal kitab Al-Quran ini la raiba fi, tak ada keraguan ni. Masa kampung kita ni tak ada cacat. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Satu-satunya kitab yang awal-awal kitab bagi tahu, kitab ni tak ada kurang, tak ada cacat, tak ada ragu, tak ada apa. Tak boleh semua dah.
Boleh noh? Selesai. Baik. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup atas muka bumi ini. Betul? Yang ni pun saya rasa tak perlu ulang, semua sedia maklum. Quran jadi apa Ustaz? Kalau ni saya sebut sikit noh. Kalau almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, Tok Guru Ni Abdul Aziz pernah sebut, dia kata Quran ni kalau kita nak bahasakan sekarang ni, kita sebut kertas kerja. Quran ni fungsi dia seumpama kertas kerja. Kita nak buat projek apa pun, kita ada perlu ada kertas kerja, ada plan, ada apa, ada anggaran perbelanjaan apa, ada kertas kerja. Dan kita kalau bagi projek dengan orang ataupun orang bagi projek bagi kita, buat kerja, nak buat projek, nak buat apa pun kena ikut kertas kerja. Kalau buat ikut kertas kerja, kira okey lah, projek tu berjaya. Pasal buat kerja, buat projek, ikut kertas kerja. Allah Ta'ala bagi pada kita hidup atas muka bumi ni, Allah Ta'ala bagi Quran. Quran itu kertas kerja kita. Follow kita punya tempat untuk pandu. Siapa hidup atas muka bumi, ikut atas kerja, ikut Quran tersebut, insya-Allah hidup dia berjaya. Siapa hidup atas dunia, tak ikut kertas kerja yang Tuhan bagi, hidup dia rosak. Itu ya. Faham tak bahasa? No? Kertas kerja, senang. No? Nak sebut kata dia pedoman. Baik. Segala undang-undangnya adalah benar. Apa yang ada dalam Quran, peraturan apa yang ada dalam Quran, daripada hidup diri sendiri, keluarga, masyarakat, negeri, negara, daripada hidup macam mana hubungan dengan Tuhan, hubungan apa saja peraturan dalam Quran, semuanya benar dan sesuai untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang zaman. Maknanya Quran ini relevan Ustaz, relevan dulu kini selamanya. Lepas tu kalau ada orang cakap, dulu kita ada dengar nada-nada ni bunyi juga lah, Quran ni dulu boleh lah tak sesuai, orang ni tak reti Quran maknanya. Quran ni, hukum Quran ni dulu boleh lah pakai, kalau tak boleh pakai, orang ni tak reti maknanya. Dia kata hukum ni dulu boleh lah, law tak sesuai, pun tak reti maknanya. Tuhan buat kita, dia bagi panduan pada kita tu, panduan tu sesuai sampai bila-bila. Tu ya. Boleh dapat sekarang tu noh, boleh tiap cara macam tu lah. Nah, insya-Allah. Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan hikmah dan pengajaran yang telah dijanjikan oleh Allah, ia akan dipelihara daripada diubah, ditambah atau dikurangi. Al-Quran kurniaan daripada Allah, segala macam perkara yang ada atas muka bumi ni, segala apa sahaja semua dalam Quran. Ayah-ayah yang mana ada kitab, boleh buat catatan sikit. Nah, buat catatan, buat catik kat tepi buku pun tak apalah. Tulis kat tepi buku tu. Saya nak sebut dalam perkataan yang mudah. Macam mana? Nak sebut kata Quran ni kan ada lebih kurang 6,300 ayat tu. Ada 114 surah, ada 30 juzuk dalam Quran. Quran yang 30 juzuk tu, yang 6,000 ayat lebih ni, pi balik dia cerita tentang apa Ustaz? Apa kita panggil apa? Nak sebut apa? Nak sebut asas pun tak tepat ke? Kalau bahasa kampung kita dia nak sebut dalam Quran ni 6,000 lebih ayat tu, dia berkisar tentang apa? Apa cerita dia? Apa benda yang ada dalam Quran ni? Dia pada ada 4. Pi balik cerita 4 ni. Yang pertama cerita tentang apa Ustaz? 6,000 lebih ayat Quran tu, dalam Quran ni Allah cerita tentang apa? Nombor satu tulis situ al-ahkam, hukum hakam. Maknanya dalam Quran 1,400 ayat tu, 6,000 lebih ayat tu cerita tentang apa Ustaz? Cerita nombor satu sekali, banyak dalam tu cerita tentang hukum hakam. Dan tak silap saya, surah yang paling banyak kali hukum hakam, suratul Baqarah. Tengok dua juzuk setengah pada. Nombor satu cerita tentang hukum hakam. Nombor dua, tulis kat situ, dalam Quran 6,000 lebih tu Ustaz, cerita tentang apa Ustaz? Nombor 2 tulis situ tazkirah. Tazkirah ataupun perkataan Melayu kita peringatan. Lepas tu dalam Quran ada cerita tentang apa syurga, cerita tentang neraka, cerita tentang akhirat, cerita tentang apa. Tak siapa Ustaz? Abang meringat. Nombor 3 dalam Quran ada qasas. Qasas ni kalau ejaan Melayu dia QASAS, qasas. Bahasa Melayu kita panggil kisah. Qisah, jamak dia qasas. Cerita.
Sebab tu dalam Quran kita tengok daripada suratul Baqarah pun kita tahu cerita Baqarah cerita apa? Cerita lembu zaman Nabi Musa. Sampai belakang semua cerita pasal semut, cerita pasal lebah, cerita pasal Nabi Sulaiman, cerita nabi-nabi, cerita umat dahulu. Qasas cerita. Yang mana dalam setiap cerita tersebut ada pengajaran. Pengajaran tu boleh pakai sampai mati. Sampai kiamat. 3. Dan yang keempat, dalam Quran 6,000 lebih ayat tu ada siasah. Siasah ni kalau kita terjemah bahasa law, bahasa model lah, dia panggil politik. Tak kira orang kata pula, oi dalam Quran cerita politik ke Ustaz? Politik tu maksud dia tata cara mentadbir. Macam mana cara nak takbir. Rupanya dalam Quran, rupanya ada siasah, ada politik. Politik ni maksud dia tata cara mentadbir. Macam mana cara nak takbir? Nak takbir orang diri macam mana? Nak takbir rumah tangga ada cara dalam Quran. Quran ajak cara. Cara nak takbir tu dia bagi politik rumah tangga. Nak takbir masyarakat, nak takbir negeri, hatta nak takbir masjid pun ada. Kan Allah Taala sebut innama ya'muru masajidallah, hanya sahaja yang layak memakmurkan rumah-rumah Tuhan ni siapa? Orang yang beriman sekian tu. 4-5 syarat tu. Tu tata cara mentakbir. Ada dalam Quran, ada. Sebab itu orang yang kata kan dulu kita dengar kan politik, agama. Dia orang ni cara tak langsung dia mengasingkan sebahagian ayat-ayat Al-Quran. Macam politik tu maksudnya tata cara mentadbir. Hak bab parti ke apa, hak tu bab lain. Nak sebut kata tata cara mentadbir. Ni kita nak bagi apa? Asas ataupun isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Nah, sebab tu Syekh kita sebut Quran adalah kitab yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pengajaran. Semuanya dipelihara, tak ada ditambah, tak ada kurang. Baik. Poin dia kat sini ya. Siapa ada kitab garis, poin dia di sini. Oleh itu oleh sebab Quran ni komplit, lengkap, segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran maka akan menjadi mulia dan berharga. Sebab itu bila Quran ni satu perkara yang sangat lengkap, siapa-siapa yang ada kaitan dengan Quran tu orang baik. Dia panggil muallaq sebab hidup dia tu sangkut dengan Quran, dia bagus. Dia ada kaitan dengan Quran, bagus. Dia belajar Quran, dia bagus. Dia mengajar Quran, dia bagus. Dia mengaji Quran, bagus. Dia hidup bantu orang yang ada kaitan dengan Quran, bagus. Apa sahaja yang ada kaitan dengan Quran, hak tu paling bagus. Tengok Syekh sebut di sini, mulai dari membacanya, tak kiralah siapa rajin baca Quran, insya-Allah dia jadi bagus. Menghafalnya, hafal Quran, bagus. Mendalami isi dan kandungannya, maksud dia mengaji hukum hakam yang ada dalam Quran, mengaji ilmu agama, yang ilmu agama tu asas dia pada Quran, bagus. Mengajarkannya, mengajak Quran, bagus. Dan juga mengajarkannya kepada orang lain, bagus, dan sebagainya. Allahu akbar. Sebab tu ayah-ayah yang main mengaji malam ni, ibu-ibu yang main mengaji malam ni, ada satu orang ulama dulu, tak silap saya, ni anak murid Sayyidina Osman. Hadis ni ada riwayat lain, Sayyidina Osman riwayat tak. Anak murid Sayyidina Osman, tak silap saya, namanya Al-Imam Abdullah As-Sulami. Dia bila mengaji hadis berkaitan dengan manusia paling baik, orang yang mengaji Quran, mengajak Quran. Dia dengar hadis tu, dia berhenti buat kerja lain. Last sekali apa dia buat? Dia pergi duduk di masjid di Kufah, di Iraq. Dia pergi duduk kat masjid tu, ngajak Quran. Hampir 10 tahun. Lepas pergi mengaji, jumpa hadis tu, manusia paling bagus, orang belajar Quran, orang mengajar Quran. Berhenti buat kerja lain. Pergi duduk di masjid Kufah, mengajar Quran. Itu rasa yang main mengaji malam ni boleh kot. Ayah-ayah pokok lah, ibu-ibu yang ada di belakang, ayah-ayah yang main mengaji malam ni. Ayah-ayah dah pencen, Allah Ta'ala bagi, lepas tanggungjawab banyak lah. Anak pun lepas belakang dah, anak-anak sekolah lagi tak ada lah. Kan? Kemudian dengan kerja pun lepas dah. Kita diberikan rezeki oleh Allah, mahir sikit tentang Al-Quran, retilah tentang Quran Ustaz. Apa salahnya kita bantu khidmat pada umat pula dengan Quran. Paling tidak biar kita mati dalam keadaan kita ada kaitan dengan Quran. Lagi ada. Ustaz, saya tak reti apa Ustaz. Saya reti ni mengajar alif bata boleh Ustaz. Kalau rasa boleh mengajar alif bata, ajarlah Quran.
Sebab alif bata juga huruf yang ada dalam Quran. Boleh ajak alif bata, ajak. Saya boleh mengajak cucu saya, ajak. Apa saja yang ada ruang kaitan dia dengan Quran, ambil sebelum kita mati. Sebab ada satu hadis Nabi sebut khamsatun. Ada 5 golongan manusia, 5 jenis orang. Kalau dia mati, orang pasti ingat, orang pasti kenang, orang akan rasa hilang. Saya tak ada nak ingat 5-5, tapi salah satu dia orang yang mengajar Quran. Orang mengajar Quran, dia mati, orang semua ingat. Pasal kalau dia mati, hilang, nak cari macam dia balik, tak ada dah. Understand? Any question? Soalan? Boleh noh? InsyaAllah noh. Cari ruang. Tambahlah PKP dan sebagainya. Boleh ya. Pakai ajak anak, ajak cucu. Ada anak jiran ke apa, seorang dua, abang dia hampa duk meraya merata mai. Tok cik ajak baca Quran. Jadi ya. Ustaz depa tak bayar ustaz. Tak apa. Orang yang hampir dengan Quran, dia akan dapat habuan paling besar sekali. Saya tak bawa kitab, minta maaf. Tapi Nabi sebut dalam simple ya. Ayah-ayah yang mengaji malam ni, ada orang beramal dengan zikir. Ada orang beramal dengan hizib. Ada orang beramal dengan wirid tu, wirid ni. Bangun pergi baca ni, bangun tengah malam baca ni. Sat lagi buat ni, sat lagi buat ni. Rupanya orang yang banyak berzikir, banyak wirid, banyak apa. Tapi seorang ni manusia ni, dia rajin baca Quran dia. Dia hidup dia Quran dia. Pagi baca Quran, tengah hari baca Quran, masa kosong baca Quran, malam baca Quran. Dia nak beramal dengan zikir-zikir apa, dia tak erti. Dia baca Quran dia. Rupanya Allah Ta'ala sebut, aku akan bagi kat dia, kat orang yang baca Quran ni, lebih banyak daripada orang yang berzikir. Kalau kita dengar, ni contoh simple lah. Ada orang kata, Ustaz, siapa apa berzikir sekian-sekian ni, Allah Ta'ala bagi rezeki murah, hati tenang, bagi kelebihan sekian. Kau ni baca Quran ya. Rupanya dia dapat lebih daripada hak zikir yang dia dapat. Tak mau rugi. Faham ke saya duduk tu kata? Boleh noh? InsyaAllah noh. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil tentang kelebihan ni. Baik. Nah, kata Syekh Fahmi, barang siapa belajar ataupun mengajar Quran, bererti dia telah melaksanakan sesuatu yang sangat mulia, sangat tinggi darjat dan sangat banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita yang mengaji malam ni, mudah-mudahan jadilah orang yang ada kaitan dengan Quran. Tak boleh jadi orang yang mengajak Quran, jadi orang yang belajar Quran. Tak boleh jadi orang yang mengajak hukum hakam Quran, jadi orang yang belajar hukum hakam Quran. Jadilah mudah-mudahan hidup kita dapat keberkatan dunia akhirat. InsyaAllah. Selesai satu. Baik, hadis yang kedua. Hadis yang ke-13. Boleh tak noh? Ke masa tak mengizinkan kan? Macam mana lah? Boleh satu lagi? Sikit ya? InsyaAllah. Masuk isyak kita berhenti. No? Baik. Yang ni, poin ni kena ambil perhatian sikit. Hadis yang ke-13, tajuk kita malam ni, orang alim itu tawaduk dan berwibawa. Orang alim itu tawaduk, yakni merendah diri dan berwibawa. Dia ada haibah dia. Dia ada gah dia sendiri. Orang alim ni. Kalau boleh siapa yang ada kitab, buat catatan, tulis kat tepi buku tu. Tulis itu, kena jaga adab dengan orang alim. Tulis itu. Tulis kat tepi buku tu, kena jaga adab dengan orang alim. Rupanya di antara perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian, tolong jaga adab. Ayah-ayah kalau duduk dengan orang alim. Kan? Saya rasa di sini pun ramai tok guru yang alim-alim. Yang kita panggil dia sebagai tok guru, kadang syekh dan sebagainya, mereka alim. Jadi bila kita duduk dengan mereka, adab kita dengan mereka kena jaga. Antara yang paling simple sekali, jangan cakap melainkan minta izin dulu. Kadang-kadang kita jenis ada tutup guru yang besar-besar, yang hebat mai. Kadang kita ni ramah rabung, sembang rabung. Dengan kawan-kawan sembang rabung tak apa, tapi dengan orang alim jangan duk sembang rabung sangat depan dia. Jangan duk buat sembang ke main ni, tok guru main ni, orang saya macam ni rumah saya ni tanah saya. Rupanya dengan orang alim dia tak boleh buat macam tu. Sama-sama kawan tak apa. Yang orang alim jangan. Dia ada haibah dia sendiri. Kita ada adab kita dengan orang-orang alim ni.
Kan sama-sama kita tak apa nak cerodong macam mana tak apa. Dengan orang alim ni dia ada cara dia. Nanti kita akan tengok sikit lah. Baik, cuba tengok hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar wa tawadhu liman ta'allamuna minhu atau kama qala akhrajahu at-Tabrani fil Awsat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu ketenteraman dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawadhu' bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Hadis riwayat daripada Al-Imam At-Tabrani. Baik, cuba tengok keterangan di bawah. Saya tak mau panjang-panjang sangat pasal masa tak mengizinkan, takut kita tak habis. Cuba tengok huraian. Baik. Orang yang alim itu, orang alim ni bukan sahaja menyimpan segudang ilmu di dalam dada. Orang alim bukan setakat ilmu dia banyak, tidak. Bukan setakat ilmu saja, tidak. Tetapi juga dari segi lahiriahnya dapat diketahui bahawa ia adalah seorang yang alim. Orang alim ni bukan setakat pada ilmunya sahaja, tapi lahiriah, luaran dia pun boleh dilihat dia ni alim. Apa maksud dia Ustaz? Maksud mudah dia, orang alim ini, orang alim yang betul-betul alim, dia akan beramal dengan ilmu dia. Itu bahasa mudah dia lah. Orang alim akan beramal dengan ilmu dia. Dia akan buat apa yang dia mengaji. Bila dia buat apa yang dia mengaji, bila dia amalkan apa yang dia ketahui, rupanya Allah Ta'ala akan pancarkan jalal, goh diri dia tu, goh ilmu tu akan terpancar pada orang alim. Orang tengok dia, orang tahu ni orang alim. Orang tengok dia, orang rasa segan. Sebab tu ibu-ibu perasan tak? Ibu-ibu kalau kadang jumpa tok guru yang alim, dia kadang biasa aja, tapi kita segan dengan dia. Dia duduk depan kita, kita segan. Kita nak cakap dengan dia pun kita segan. Padahal dia manusia, kita manusia. Tapi disebabkan ilmu yang ada pada dada dia, disebabkan amalan dia kepada ilmu dia, dia beramal dengan ilmu, kita tengok dia, kita jadi segan. Goh ilmu dia tu menyebabkan kita jadi segan. Jalal ilmu tu menyebabkan kita jadi segan dengan dia. Baik. Keilmuan dapat dilihat dari segi pakaian. Boleh tengok orang alim, pakaian dia pun mencerminkan kata dia orang berilmu. Akhlaknya, tindak tanduknya, percakapannya, pergaulannya dan lain-lainnya. Ini kita boleh tengok. Sebab apa orang alim menjaga pakaian, orang alim menjaga percakapan, orang alim menjaga tingkah laku, yang jaga makan minum, jaga sampai kadang sembang pun. Kenapa orang alim ni sangat menjaga? Antaranya ulama sebut untuk jaga ilmu yang dia tanggung. Rupanya ilmu yang ditanggung ni dia perlu dijaga. Sebab tu ayah tengok, kalau perasalah tok-tok guru dulu mana ada makan di kedai. Tok-tok guru dulu dia jaga muruah, dia pun tak makan di kedai. Bukan makan kedai, makan di kedai. Betul tak? Kadang kita tengok siapa tok-tok guru tak makan di kedai. Rupanya antaranya nak jaga muruah, nak jaga ilmu yang dia tanggung. Mulut, kadang kita tengok kita maki sedap-sedap dah, tapi mereka tak maki. Mulut sentiasa dijaga. Mulut tak banyak bercakap. Sebab apa? Nak jaga ilmu yang ditanggung. Itu orang alim. Dah dapat no? Selesai. Baik. Ketenteraman diri dan kewibawaan peribadi serta akhlak yang luhur merupakan ciri khas yang tidak dapat tidak pada diri seorang yang alim itu. Sebab itu bila orang alim, dia beramal dengan ilmu, dia menjaga ilmu yang ditanggungnya, kita akan tengok keadaan dia sangat berbeza dengan kita. Nampak tenteram, nampak tenang, nampak haibah, nampak hebat tu. Tu orang alim. Bila dia beramal dengan ilmu, dia menjaga ilmunya. Dengan demikian, ilmu yang ada di dalam dadanya telah membuahkan keadaan yang khusyuk, tawaduk dan berwibawa. Bila dia menjaga ilmunya, ilmunya akan menjadikan dia tu seorang yang hebat dari sudut kedudukannya. Tawaduk, merendah diri dan juga berwibawa. Saya sebut ringkas-ringkas macam inilah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji malam ni, kalau kita perasan orang alim ni kita buat contoh simple orang alim. Orang alim kita tengok mereka hebat dengan ilmu, mereka Allah Ta'ala bagi berkat ilmu pada mereka yang banyak. Rupanya antara sifat mereka sangat menjaga adab, menjaga, bahasa mudah kita sebut,
Jaga ilmu yang dia bawa tu. Saya buat contoh simple sudah. Pernah dengar nama Imam Nawawi? Pernah dengar Imam Nawawi? Imam Nawawi pernah satu kali tok guru dia panggil makan di rumah. Imam Kamal Irbili, tok guru dia. Tok guru kata, Nawawi, jom. Nama Imam Nawawi apa Abu Zakaria Yahya, tapi kita panggil Nawawi lah senang. Nawawi, jom makan di rumah. Imam Nawawi kata, minta maaf tok guru, saya ada uzur syar'i. Uzur syar'i maksudnya saya ada uzur yang memang tak boleh nak pi. Bagi tahu siap-siap tak boleh nak pi. Dia kalau orang abang uzur syar'i, kita jangan duk tanya, pasal apa tak boleh pi? Uzur syar'i kat mana? Tak boleh. Kalau orang tu bang saya ada uzur syar'i. Okey, selesai. Kita tak payah duk paksa tanya korek lah. Selesai. Jadi Imam Nawawi tak pi. Tok guru pun tak apa dah anak murid kata ada uzur syar'i, tak boleh nak pi. Okey, tak apa. Kawan-kawan Imam Nawawi tanya, wahai Imam Nawawi, masa tu kawan-kawan lah tanya kan, pasal apa tok tak pi? Tok guru ajak, tok guru ajak panggil makan di rumah, pasal apa tak pi? Tahu Imam Nawawi jawab apa? Imam Nawawi kata, aku takut waktu tok guru menghidangkan makanan nanti, waktu dia letak makanan nanti, tok guru berkenan dengan lauk tu. Tok guru dia suka dengan lauk tu. Dan pada masa yang sama, aku pun suka dengan lauk tu juga. Aku takut aku mendahului tok guru. Aku awal pada tok guru menyukai lauk tersebut. Ini dikira tidak beradab dengan guru. Dia kata bukan apa, aku takut sekejap lagi tok guru tak lauk hidang makan. Tok guru berkenan lauk tu. Tiba-tiba aku pun teringin lauk tu juga. Aku takut aku mendahului tok guru dalam teringin tu. Itu dikira tidak beradab. Tu yang lah kali buat tengok tawaduk sampai tahap macam tu, jaga sampai tahap macam tu, akhirnya jadi Imam Nawawi. Allah Taala bagi umur tak panjang, 45 tahun ni. Tapi cuba tengok umurnya sampai sekarang ada, sampai lah orang mengaji kitab. Kalau mazhab Syafi'i pasti takkan lari daripada nama Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Berkat adab dia sampai tahap macam tu, Allah Ta'ala bagi. Ulama sebut kitab nombor 2 paling intisar. Intisar ni bagi paling tersebar dalam dunia ni. Kitab yang paling tersebar dalam dunia, pergi mana tempat pun ada. Nombor 1 Quran. Hak tu tak ada tak ada tandingan. Nombor 2 kitab yang tersebar seluruh dunia, pergi negara, hatta negara Syiah pun ada. Kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi. Ada orang bela, pergi lah negara mana pun mau baca kitab tu. Ada tempat baca kitab tu. Nak bagi tahu kata berkat kitab Imam Nawawi. Tapi masa mengaji buat tengok tok guru ajak panggil makan pun takut tidak beradab dengan tok guru. Ulama dulu macam tu. Lepas tu kita yang mengaji rupanya kena macam tu. Dengan orang-orang alim kita kena macam tu. Baru keberkatan tu turun pada kita. Lepas tu ayah kalau parti tengok ni, kan dia duk viral Al-Fadhil tok guru kita jugalah, Fadhil Ustaz Ridauddin Abdul Wahab, dipanggil Ustaz Sa'din pondok Sa'din saya pun kena adik-beradik dengan beliau, tak Johor pupu ya. Apa tengok Ustaz Din, orang minta kan dia viral video pendek tu. Tu adab tu. Dia panggil beliau, dia jemput beliau, sambung mengajak kitab yang dulu almarhum Tok Guru Haji Saleh, Tok Guru beliau mengajak, Tok Guru Haji Saleh mengajak. Bila Tok Guru Haji Saleh meninggal dunia, orang masjid tu, orang tempat tu jemput beliau untuk ganti tempat Tok Guru. Dia kata tak boleh. Tak boleh. Adab. Adab. Lepas tu bila adab dengan guru tu, Allahu Akbar agung. Akhirnya Allah Ta'ala angkat beliau. Di antara orang yang disebut dalam bahasa mudah lah, ni kalau orang cari pakar dalam bidang tauhid, nak cari hak kemah dalam bidang tauhid, salah seorang dia ada di negeri Pulau Pinang, Tanjung mana pun pada Lunai. Kalau ada ruang, pergi mengaji. Tak ada. Tok Guru Haji Ridauddin pergi mengaji. Ni satu Malaysia akui. Boleh noh, insya-Allah noh. Saya minta izin perhabis noh, masa tak berizinkan. Cukup. Baik. Kita juga dapat melihat ketinggian adabnya di hadapan gurunya. Orang alim, walaupun dia alim macam mana pun, kita boleh tengok kadang dia ada tok guru, dengan tok guru dia pun dia masih beradab, dia cukup beradab dengan guru dia. Ni kesan daripada ilmu. Maka dengan itu
minta maaf, maka kelihatan ia sangat tawaduk dan merendah diri. Maka dengan itu adab yang dipelajarinya itu bertambah berkat dan bermanfaat. Nah, poin nak sebut kata kena jaga adab lah. Itu poin dia di situ. No? Adab kepada guru merupakan ciri utama seorang ulama. Orang alim macam mana pun kena beradab dengan guru. Sebab tu ayah-ayah yang mengaji malam ni sama. Kita sama lah. Orang alim tu kalau dia umur 70 tahun sekalipun, ada tok guru dia umur 80, dia tetap kena hormat pada tok guru dia. Dia tak boleh duk perasan kemas. Kita mengaji, kita ada tok guru, kita lah ada PhD contoh. Yang ada sebelah kita ni tu tok guru kita, tapi tok guru mengajar alik bata. Dia mengajar alik bata kat kita macam kita kecil tu. Tapi umur dia panjang. Kita ada PhD lah, umur 50 ada PhD. Dia duduk kampung ya, ajar alik bata kat kita. Wajib bagi kita menghormati dia. Tak boleh duduk berasa kemas aku ada PhD, dia ni apa alik bata mengajar aku lu. Dah. Dia tak boleh duduk berasa kemas, tak boleh. Tetap wajib kena menghormati orang tu. Tu adab. Kita lah tengok, oh duk rasa kemas, kita kemas pada tu, kita kemas pada cikgu kita. Cikgu kita dulu ajak matematik sekolah rendah, jumpa tu cikgu kita tu betul dewa. Tak ada apa duk, baru pencen ya, sekolah rendah, aku ngajak universiti. Nak jaga adab akan meninggikan kedudukan seseorang. Baik. Walaupun kini dia telah menjadi seorang ulama yang besar, namun dia mesti bersifat tawaduk terhadap guru yang pernah mengajarnya. Sebab itu penting ni, adab seumpama ni sangat penting. Cukup penting dalam kita menitik beratkan adab. Sebab itu nanti kalau ada rezeki, tak tahulah kalau ada rezeki panjang umur, ayah boleh cari dalam internet pun boleh cari kitab berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Banyak. Ada Busami' Mutawal Mutakallim, ada Ta'lim Muta'allim, ada banyak kitab-kitab yang membicarakan tentang adab, cara, kaedah, akhlak dalam menuntut ilmu. Memang kena ada benda macam ni. Khususnya beradab dengan guru yang pernah mengajar kita. Saya ada cerita banyak, tapi takut lagi masa tak mengizinkan. Cuma poin kita nak sebut beradablah. InsyaAllah. Boleh kau InsyaAllah sebagai penutup, ni ada satu kalam kita boleh ambil sama-sama sekadar renungan sajalah, berkait dengan tajuk ni juga. Ada satu pepatah Arab sebut, al-ilmu harbun lil fata muta'ali kassaili harbun lil makanil ali. Ilmu dia bermusuh. Al-ilmu harbun, ilmu ni dia berperang, dia bermusuh, dia tak mau, dia tak berkenan. Lil fata muta'ali, dia cukup tak mau dengan orang sombong, orang belagak, dia cukup tak mau. Sebab tu nak menuntut ilmu jangan belagak, mengaji jangan belagak, dah jadi hebat ke mana pun jangan belagak. Ilmu dia cukup tak mau dengan orang belagak. Kasaili, macam mana ayak banjir, ayak bah. Harbun lil makanil ali, ayak bah, ayak banjir ni dia bermusuh, dia tak mau tempat tinggi. Kan ayak bila turun dekat tempat tinggi dia tak mau, dia akan turun bertakung di tempat bawah. Yang kat lembah, dekat lopak, dia takung tempat bawah. Sama macam ilmu akan dapat banyak dekat orang yang merendah diri. Ilmu cukup tak mau dekat orang hak belagak pandai. Dia duk belagak, tak mau. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama ambil pengajaran. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah. Ada kesempatan kita sambung. Baik, jadi saya rasa cukup sekadar itu. Jadi bersempena dengan Covid ni berkat-berkat sabarlah PKP ni pun berkat-berkat sabarlah. Cuma yang berkenan stres macam mana pun, banyak-banyakkan selawat, banyak-banyakkan zikir, banyak-banyak baca Quran. Insya-Allah mudah-mudahan Allah buka kesempitan yang sedang kita lalui ini insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Baik-baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا زدنا علما ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم
واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.